potong, naikkan darjat dia. 300 kebajikan Allah Ta'ala bagi pada kita dan Allah Ta'ala naikkan darjat kita 300. Jarak antara satu darjat dengan satu darjat dengan semua jarak seperti langit dan bumi. Assalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarafatin ya ta'rifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka in alqad kan uqaddimu ilaika bayna yaday zalika kullih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar nahnu Muhammadina billahil hamd. Allahu akbar nahnu Muhammadina billahil hamd. Allahu akbar nahnu Muhammadina billahil hamd. Ya, Alhamdulillah tuan-tuan yang berkenan Allah Ta'ala, insyaAllah pada pagi ni kita dapat bersama lagi dalam soal hati. Soal hati. Bila cakap tentang soal hati ni, benda apa? Perkara yang berlaku dah dalaman, bukan berlaku di luaran, di dalaman dalam diri kita. Bila sebut soal hati juga tuan-tuan semua, banyak perkara yang kita harus jaga dalam kehidupan kita. Banyak tuan semua yang akan start bicara hari ini adalah tentang sabar tuan semua. Sabar. Okay, sabar ni memang satu perkara yang berada di dalam cuma kita akan nampak di luar kan? Bila dia berlaku di dalam kita akan nampak berlaku di luar. Kadang-kadang apa yang berlaku di luar pun sekarang tak sama dengan apa yang berlaku di dalam. Kadang-kadang satu orang tu dia sabar dengan kesedihan dia, tapi dia di luarnya dia buat senyuman, tak nampak dah. Tapi ada juga orang yang dia sabar dalam dan di luar kita nampak kesabaran dia. Ada berlaku begitu dah semua. Jadi kalau mengikut semua dari segi syarat dah semua, dari syarat apa itu sabar dah semua? Dari syarat itu sabar ialah menahan diri daripada segala sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syarak. Itu dalam erti sabar dalam sudut syarak dah semua lah. Jadi kita sabar ialah kita menahan diri daripada segala sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syarak. Ni sabar. Sabar ni bukan maksudnya betul ke Ustaz cakap macam tu? Memang dari segi dalam kehidupan kita semua ni merangkumi kan dah hukum syarak. Dah ada harus, ada wajib, ada sunat, ada makruh dan ada haram. 5 perkara ni tak lari daripada kehidupan kita sehari-hari tu semua. Tuan-tuan buatlah apa perkara pun. Contohlah naik basikal. Naik basikal hukum dia harus tuan-tuan. Naik basikal ni hukum dia harus. Macam kita pandu kereta juga. Pandu kereta hukum dia harus. Tapi ada ketika kita pandu kereta haram. Ada ketika pandu kereta wajib dah semua. Ada ketika kita pandu kereta sunat. Ada yang kita pandu kereta yang ini hukum dia makruh. Haram macam mana tuan semua? Haram. Kita buat pergi tempat maksiat, pergi tempat disko, kita pergi tempat maksiat, tempat yang haram, tempat macam-macam lah kita gunakan kereta tu untuk pergi rompakan, untuk mencuri, untuk mencolek, macam-macam lah. Tu jadi hukum dia haram. Asalnya hukum dia harus. Kita kena ingat sebab tu dalam kehidupan kita ni, macam kita sabar. Sabar sama juga dalam semua. Sabar ada yang sabar yang kita wajib kena sabar. Wajib kena sabar. Ada sabar yang mana tuan-tuan semua sunat kita sabar. Ada kehidupan kita tak lari daripada 5 hukum tadi. Kan kita contoh kita makan sate. Hukum dia harus. Makan sate hukum dia harus tuan semua. Tak ada dah. Tapi ada ketika kalau kita makan sate tu hukum dia haram. Contohnya daging babi. Daging babi, daging anjing kan kita pernah dengar cerita kan. Dia pernah berlaku di KL ni. Orang ni Ustaz dapat cerita 2-3 hari lepas. 2-3 hari selepas ada satu orang ni tak mau cerita lah orang mana tapi dia ni bukan warga Malaysia, warga negara Malaysia. Kalau warga negara Malaysia dia tak akan buat macam tu. Dia ni warga negara asing, dia menjual sate. Menjual sate dan tolak sate dan ramai orang kita beli. Orang Melayu beli apa semua pasal nampak dari segi dia dan mukanya orang Melayu. Orang Melayu pergi beli laris sebenarnya. Satu hari dia balik rumah dia ditutup dengan zinc. Di zinc orang tak nampak, luar tak nampak. Satu hari masa dia buka pintu tu, orang tersilau. Nampak kepala kucing banyak kat rumah dia. Orang pegang dia dan tanya dia apa sebab kepala kucing banyak? Kepala saja, badan tak ada. Dia kata dia gunakan badan kucing tu untuk
dijadikan sate. Inilah tuan semua. Jadi makan sate itu hukum dia harus. Tapi ada ketika dia akan jadi haram kalau kita makan benda-benda yang haram, babi dan sate babi apa semua. Dan kalau kita makan dan kalau kita tak makan, contoh tak ada makanan lain dah. Tak ada makanan lain, hanya ada sate je. Ada sate tuan-tuan semua. Sate halal lah. Maka hukum dia kita kena wajib nak makan. Tak makan tu semua akan merosakkan diri kita, apa tu hukum dia wajib kena makan. Dan ada juga sate sunat. Kita bawa anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita makan, kita belanja dan makan. Masuk contohnya masuk bulan Safar, bulan Safar. Ini satu Safar. Satu Safar kita bawa isteri kita, anak-anak kita, keluarga kita makan. Kita jamu dan makan sate kajang lah, sate macam-macam lah semua kita belanja makan. Hukum sunat tu semua. Daripada harus akan jadi sunat. Kita meraihkan keluarga kita, mak kita, ayah kita datang. Itu dari kehidupan kita ni tak lari daripada 5 hukum ni. Jadi tuan semua, hukum sabar dari sudut syarak tu semua, sabar lah. Sabar itu artinya ialah menahan diri daripada segala bentuk, segala sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kalau syarak tak benar, kena sabar tu semua. Imam Ghazali pula dia mengatakan hakikat sabar. Hakikat sabar ialah menahan diri daripada sesuatu yang diingini oleh nafsu. Nafsu nak buat. Contoh nak makan. Nafsu nak makan ni. Nak makan banyak. Bila kita nak makan banyak, maka syarat Imam Ghazali kata, di situ kita memerlukan kesabaran. Kita nak makan banyak, tengok, ya Allah banyak nasi, nak makan sampai perut kita nak buncit macam buka puasa. Buka puasa. Makan nak beli, pergi kat masa-masa yang seronok dan semua, masa kita dalam lockdown lockdown puasa ni. Macam-macam datang. Food Panda datang, Grab Food datang, macam-macam datang hantar makanan. Pen bunyi kan. Jadi kita nak buka puasa tu macam-macam. Walaupun kita tak boleh pergi ke gerai bazar Ramadan, tapi bazar Ramadan datang kat rumah kita melalui apa? Melalui Grab Food, melalui Food Panda datang rumah. Buka puasa penuh. Di situ dah Imam Ghazali kata nafsu kita nak makan, kita kena sabar. Itu dari segi sudut Imam Ghazali kata hakikat sabar. Jadi kalau ikut Tuan Guru Haji Omar Osman, Tuan Guru Haji Omar macam semua kata, hukum sabar ada 3. Hukum sabar ada 3. Hukum sabar ataupun jenis-jenis sabar ada 3. Kalau Tuan Guru Haji Omar macam semua dia kata hukum sabar ada 3. Pertama tuan semua, sabar ke atas maksiat. Sabar ke atas maksiat. Okey, sabar ke atas maksiat. Yang kedua, sabar ke atas nak melakukan taat. Tadi sabar ke atas nak melakukan maksiat. Yang kedua, sabar atas nak melakukan ketaatan. Yang ketiga, sabar ke atas bala. Okey, kita tengok kategori yang mana lebih tinggi tuan semua. Yang mana lebih kategori tinggi. Okay, antara sabar menahan diri nak buat maksiat, ataupun sabar menahan diri untuk melakukan ketaatan, atau sabar menahan diri daripada tertimpanya bala. Kita tengok tuan semua. Huraian daripada takrib daripada Tuan Guru Haji Omar besar semua. Kenapa Ustaz cakap tak sabar tuan semua? Sebab sabar ni ramai anak murid Ustaz tuan semua. Anak murid Ustaz kan, mereka pagi-pagi call. Pagi, petang, malam call. Tadi pun ada tengah dalam perjalanan on the way nak datang ke Bandar Baru Bangi pun ada yang call tuan semua. Ada yang call. Kebanyakan mereka call adalah nak menceritakan tentang kehidupan mereka, kesusahan hidup mereka. Selalu yang Ustaz akan beritahu, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan minta pertolongan daripada Allah Ta'ala dengan banyak sabar. Banyak sabar dan banyak kita sembahyang. Tapi ada juga murid Ustaz dan semua. Yang kita sembang-sembang dia semua ni, kita sembang. Ada mana murid Ustaz yang bila dah ditimpa akan kesusahan, hilang sabar dia. Hilang sabar macam mana tuan semua? Dia tak sembahyang. Hilang dah sembahyang dia. Saya dah tak buat apa dah sekarang Ustaz. Zikir saya tak buat, Quran saya tak buat, sembahyang tak sempat. Jadi kadang-kadang tuan-tuan semua, kadang-kadang bila kita tengok ini, kita rasa Ustaz rasa sedih lah. Rasa sedih apa yang Ustaz sampai kepada anda, benda tu tak masuk dalam diri anda. Itu rasa sedih kan. Rasa sedih. Ustaz faham. Nak bagi faham kepada anda atau tidak, bukan kerja Ustaz. Kerja Allah Ta'ala dan semua. Tugas Ustaz ialah untuk sampaikan. Cuma sebagai seorang penyampai ni, dia rasa seolah-olahnya apa yang Ustaz cakap seperti mencurah air dalam atas daun keladi. Air dia tu pergi. Tak hilang. Tak lekat sikit pun semua. Sekurang-kurangnya kalau boleh tuan semua, adalah unsur-unsur sabar sikit. Kalau boleh janganlah tinggal sembahyang tu. Bagi anda yang ditimpa kesusahan hidup. Sekali Ustaz faham dah tuan semua. Ustaz faham. Kita dalam keadaan dalam masa belum COVID-19 datang pun semua, kita dah susah. Ada ramai yang susah dan semua. Apatah lagi kalau COVID-19 datang sekarang ni, kita makin susah. Kita dah hampir setahun dah. Dah hampir setahun dah. Kita dah kalau kira bulan 4 dan bulan 3 lah.
Bertiga. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah 6 bulan. 6 bulan. Dah 15, 10, 11, 12. Dah nak masih hampir setahun dah kita dalam keadaan begini. Semua ada yang susah. Tu asal keadaan tuan-tuan yang susah. Anak ustaz pun yang berniaga di tepi jalan pun, street food tuan-tuan semua memang susah juga tuan semua. Sekarang ni orang sekarang ni dah berkira-kira nak membeli satu barang. Nak beli makanan pun mereka berkira-kira. Jadi berkira-kira tuan semua nak beli nasi ni. Kalau nasi ni harga RM5, kalau ada nasi RM3 dia akan beli nasi RM3. Kalau kuih ni harga kan 3 biji RM5 dia akan cuba cari juga tuan semua 3 biji yang harganya RM4 atau RM4.5. Makin orang akan berkira. Kalau nak beli kasut dulu biasanya beli kasut harga RM30, RM40. Sekarang ni kalau boleh harga kasut RM15 atau RM20 dia akan beli. Ini orang berkira sebab apa? Sebab dari segi pendapatan kurang sebab kita ni Allah Taala uji kita dengan COVID-19. Di sini tuan semua, Ustaz nak beritahu kalau ikut hukum sabar yang ditakrir oleh Tuan Guru Haji Osman Omar, Haji Omar Pecah Semak tuan semua, Haji Omar Pecah Semak. Apa dia kata tuan semua? Hukum sabar ni ada 3 iaitu maksiat dan sabar ke atas maksiat, melakukan maksiat, sabar dalam melakukan ketaatan dan sabar dalam melakukan bala. Okey, kita tengok tuan semua. Kalau kita katakan sabar ke atas maksiat, apa yang kita kata sabar ke atas maksiat? Tuan Guru Haji Omar dia kata apa? Bila mu rasa mu nak buat maksiat, mu kena sabar. Nak buat ni, maksiat depan mata dah. Maksiat depan mata, handphone sekarang ni tuan semua. Handphone sekarang ni depan mata kita. Handphone kan di depan mata kita dah semua. Kita boleh buka apa-apa dah. Apa-apa. Kita buka aplikasi, kita boleh tengok macam-macam. Pergi kat Google dah semua tuan-tuan boleh tengok macam. Pergi kat YouTube tuan-tuan boleh tengok apa-apa. Apa-apa saja tuan-tuan boleh tengok. Maksiat boleh lakukan depan mata dah semua. Hatakan maksiat tu masuk dalam rumah. Dulu tuan semua, maksiat tak dapat masuk rumah. Kita nak buat maksiat, kita pergi ke tempat lain. Kita terpaksa pergi ke tempat pelacuran, terpaksa pergi tempat maksiat, kita terpaksa tinggal rumah, kita pergi ke tempat pelacuran. Sekarang ni tuan semua, maksiat sudah masuk dalam rumah. Bahkan dalam masjid pun maksiat dah masuk semua. Dalam masjid pun maksiat masuk. Ada tuan semua. Ustaz tak nafikan ada. Ada orang. Ni ustaz nak pergi sembahyang Jumaat. Ustaz pergi sembahyang Jumaat tuan semua. Nak pergi sembahyang Jumaat. Selalu ustaz pergi awal. Kebiasaan lah. Dululah sebelum Covid. Sebelum Covid tuan semua, selalu ustaz pergi awal. Satu hari tu ustaz terlambat pergi. Lambat sikit tuan semua. Pergi ada orang dah dalam masjid dan tempat yang selalu ustaz duduk dah ada orang dah. Dah ada orang duduk tu. Ada ustaz ada pot lah. Ada pot ustaz dah. Jadi ustaz lalu duduk belakang tersilau tuan. Tersilau. Tengok dia sedang tengok. Video dia sebenarnya. Video dalam masjid tuan semua. Video dalam masjid. Nak sembahyang Jumaat. Inilah tuan semua. Salah kita tengok video. Tak salah tuan semua. Tapi tuan kena faham. Dalam masjid surau tu tempat apa? Situ dah. Kita kena faham. Kalau kita faham surau tu tempat apa, masjid tu tempat apa, balasah Kelantan kata balasah tu tempat apa, maka tuan tak akan buka handphone tuan semua. Tuan tak akan buka. Ni bahkan kadang-kadang sedang khutbah pun sedang scroll. Sedang scroll tuan semua. Ini adalah sebab tu kalau tuan ikut Tuan Guru, kalau Ustaz Azhar Hashim dia kata yang pergi sembahyang ke masjid, tak kira lah masjid mana-mana tuan semua, pergi sembahyang masjid untuk sembahyang Jumaat tu, bukan semua yang faham tentang sembahyang. Bukan semua yang faham tentang Jumaat. Kalau dah dikatakan, kalau ditanya Ustaz Azhar kata, kalau ditanyakan apakah nak beritahu apa syarat-syarat kita nak yang membolehkan kita sembahyang Jumaat? Apa syarat dia? Ni di sini tuan-tuan. Apa syarat kita nak sembahyang Jumaat? Ramai tak ada jawab. Di sini tuan-tuan semua. Nak beritahunya maksiat boleh masuk dalam. Jadi kita sekarang ni tuan semua sabar kata. Nak tengok sabar. Kita kena tahu yang Allah Taala tu Maha melihat. Jadi kita kalau tuan-tuan bersabar ke atas maksiat nak dilakukan, walaupun maksiat itu berada di depan mata, kita boleh surf, kita boleh tengok dalam handphone kita dan semua, tapi kita sabar dengan maksiat kita lakukan, maka apa Allah Taala bagi kepada kita semua? Allah Taala akan bagi kepada kita 300 kebajikan. 300, bukan 30, bukan 300 kebajikan. Ada sikitnya, kita tak ada sikit. 300 kebajikan Allah Taala bagi dan 300 Allah Taala potong kan. Allah 300 Allah Taala akan naikkan darjat dia. Bukan potong, naikkan darjat dia. 300 kebajikan Allah Taala bagi pada kita dan Allah Taala naikkan darjat kita 300. Jarak antara satu darjat dengan satu darjat semua jarak seperti langit dan bumi. Okey, ni mengikut takrir yang telah dilakukan oleh Tuan Guru Haji Omar Pecah Semak. Kalau kita sabar dalam melakukan maksiat, nak buat maksiat kalau kita sabar. Kita bukan kata kita sabar, kita tahan dan semua, Allah Taala bagi kita 300 kebajikan.
Dan Allah Ta'ala naikkan derajat kita 300 derajat, dan jarak antara satu derajat dengan satu derajat, jaraknya antara langit dan bumi. Betapa jauh dan semua. Hebatnya kalau kita dapat menahan diri. Dan kalau kelebihannya anugerah Allah Ta'ala kepada kita dan semua, kalau kita dapat menahan diri kita daripada melakukan maksiat. Sekarang ni banyak dan semua dalam handphone ni. Handphone ni banyak macam-macam dan semua. Macam-macam. Kadang-kadang kita tak minta, kita tak apply pun nak ada, tapi keluar juga. Handphone start macam-macam keluar. Macam-macam tu. Cuma kita nak klik je, kita boleh tengok dulu. Boleh tengok je. Tapi sabar tuan semua, kita sabar. Adakah kita dengan perkara yang kita tengok 2-3 minit tuan semua, kita nak korbankan iman kita yang selama ni kita telah pupuk, kita telah baja dan semua, kita nak tak? Kita bangun sembahyang tahajud malam, kita zikir, kita baca Quran, kita munajat kepada Allah Ta'ala, kita nangis kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba hanya dengan 3 minit saja melalui handphone ni tuan semua telah menyebabkan kita berlakunya kerosakan ke atas kita. Mana kita nak? Jadi bila kita sabar tuan semua, sabar dalam melakukan maksiat, 300 kebajikan Allah Ta'ala bagi, dan juga tuan semua Allah Ta'ala naikkan derajat kita 300 derajat, dan jarak antara satu derajat ke satu derajat ialah antara langit dan bumi. Itu satu. Yang kedua tuan semua, yang kedua ialah sabar dalam melakukan ketaatan. Nak semayang Zuhur, ngantuk. Nak semayang Zuhur ngantuk. Nak ngantuk ni, tengah hari biasa ngantuk. Tambah lepas makan pula ngantuk. Tahan, buat dan lakukan ketaatan kita tu. Laku semayang Zuhur. Nak semayang sunat Zuhur, kita tahu dah kelebihan semayang sunat Zuhur ni, banyak kelebihan. 4 rakaat sebelum semayang Zuhur, sebenarnya banyak kelebihan dia, dan juga 4 rakaat selepas semayang Zuhur, banyak kelebihan dia. Sesiapa yang semayang 4 rakaat sebelum Zuhur, 4 rakaat selepas Zuhur, semayang sunat dan semua, Allah Ta'ala akan bagi dia sebuah rumah di dalam syurga. Nak buat ngantuk mata. Tuan guru kata apa? Tuan guru kata apa tuan semua? Tebing buat, tebing. Ada suruh buat juga, tebing. Dan tak sabar. Maksudnya layan, jangan layan ngantuk, layan kita nak buat tu. Kita semayang 4 rakaat ni sebelum Zuhur, 4 rakaat semayang Zuhur, dan juga 4 rakaat selepas Zuhur. 12 rakaat kan semasa tu kita semayang 12 rakaat dah semua insya-Allah. Dan satu syurga Allah telah bina di dalam satu rumah, satu mahligai Allah telah sediakan dalam syurga untuk kita semua. Kita tahan, nak lakukan, nak pergi belajar. Nak pergi jauh, nak pergi belajar, duduk dia ceras, nak pergi belajar di Subang Bestari, sabar dan semua. Pergi dan semua. Ada jam. Sekali tak ada istilah jam dah tuan. Tak ada istilah jam. Sekarang kita ada Grab. Takut jam, panggil Grab. Oh, saya tak biasa buat kereta. Panggil Grab. Mudah ya tuan semua. Dan kena ingat tuan semua, setiap sen yang tuan-tuan belanja, Allah Ta'ala akan bagi. Ustaz ingat lagi tuan semua. Ustaz ingat lagi apa yang Tuan Guru Haji Muhammad Silah dia kata. Siapa yang pergi berjalan, tak mau bawa kereta ke, berjalan kaki ke, naik basikal ke, naik motosikal ke, tak kira lah. Berjalan untuk pergi menuntut ilmu. Dan dia niat, apabila dia belajar dengan satu ilmu tu, dan dia niat nak sampai kepada orang lain, ikan-ikan di laut akan memohon ampun kepada Allah Ta'ala ke atas dosa-dosa kita. Tengok tuan semua. Betapa hebat, berapa bilion ikan dalam laut memohon ampun ke atas dosa kita tuan semua. Ya Allah, ya Allah maghfir lahu warhamhu, ya Allah, dan ampun dosa-dosa dia, dan kasihan dia. Dan kita bila kita duduk dalam majlis ilmu tuan semua, kita duduk, malaikat ada bersama kita berbondong-bondong sampai ke langit. Apa tugas malaikat? Apa malaikat itu buat? Malaikat berkata, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah Ta'ala, ampunlah dosa-dosa mereka dan kasihanlah diri mereka. Ini kelebihan kita. Dan sesiapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka dia sudah menempah satu jalan untuk ke syurga dan semua. Dan bermulanya kita jadi alim dan semua bila kita mula belajar. Bermulanya jahil kita semua, kita berhenti belajar. Apatah lagi kalau tuan-tuan yang jahil, Ustaz kata tu tegalah. Apatah lagi tuan-tuan yang jahil, tak tahu agama dan semua, tak tahu agama, tuan-tuan tak belajar, makin jahil. Dia panggil jahil murakab. Jahil murakab apa tuan semua? Jahil murakab ialah dia tak tahu dia ni jahil, dia tak tahu yang jahil, dia tak tahu yang dia ni jahil. Tu panggil jahil bertingkat-tingkat. Jahil berlapis-lapis. Dia jahil, dia tak tahu yang dia ni jahil. Ni payah tuan semua. Panggil jahil bertingkat-tingkat. Jom kita pergi belajar. Sebab tu Ustaz selalu ajak murid-murid Ustaz, jom. Dalam nak lakukan sabar dalam melakukan ketaatan. Oh payah anak, hantar anak pergi rumah kakak kita, hantar anak kita pergi rumah mak kita, hantar sekejap je mak, saya minta, bukan suruh mak, saya nak minta 4 jam je mak, ataupun 3 jam je mak jaga anak saya, mak akan dapat pahala mak. Adik jaga anak-anak akak ni, adik jaga anak akak ni, insya-Allah adik akan dapat pahala sepanjang akak pergi tu, adik akan dapat pahala. Jaga anak akak sekejap 3 jam je, saya minta belajar.
Hari Ahad dan semua, minggu pertama, minggu kedua, Ustaz Azhar Hashim mengajar dan semua. Di mana? Di Subang Best Study. Ramai orang datang dan semua. Nak beritahu. Ramai. Rugi tuan tak pergi. Nah, masa Covid ni pun masih ramai orang datang. Ramai orang datang. Orang yang dah ada ilmu semua. Daripada mana? Jauh dan semua. Ustaz jauh. Subang Best Study. Ustaz Duk Shah Alam. Jauh. Saya Alam. Jauh. Kalau kira dan semua, kadang-kadang pergi pun kena tol. Ada jalan tak ada tol aja. Kadang-kadang kalau waste, kalau jam sebelah situ, dia suruh pergi tempat lain. Kena tol. Tak apa dan semua. Ustaz yakin. Walaupun RM1, RM2, setiap sen yang Allah Ta'ala yang kita belanja tu, Allah Ta'ala bagi. Dan setiap roda kita berputar, Allah Ta'ala bagi pahala. Bukan setakat bagi pahala itu semua. Diampun dosa kita dan naikkan derajat kita. Taat tu kita nak pergi belajar. Dan kita sabar dalam ketaatan dan melakukan ketaatan itu semua. Apa Allah Ta'ala akan bagi? 600 derajat. Tadi 300 saja itu semua. Menahan maksiat 300 derajat. Mana? 300 derajat Allah Ta'ala bagi. Tapi dalam menahan, nak lakukan ketaatan, nak taat, nak buat taat, kita sabar. Ada syaitan datang, nafsu datang, orang datang, manusia datang, dunia datang. Kalau aku begini, rugi sial aku ni. Rugi sial aku hari ni. Rugi sial aku kita kata. Kalau aku gini, orang ramai ni. Kalau aku gini, ni pasal tani ni. Kalau aku pergi kelas hari ni, rugi aku ni, rugi. Jadi kita tak nampak apa yang Allah Ta'ala bagi. 600 derajat semua. 600 kebajikan, 600 derajat Allah Ta'ala bagi kita. Jarak satu derajat ke satu derajat, lain pula semua. Ada. Berikut tuan takrif yang Ustaz tulis daripada Tuan Guru Haji Omar Osman, dia kata, Omar Abjas Mak, apa dia kata semua? Satu derajat dalam melakukan ketaatan Allah Ta'ala bagi 600 derajat. Satu derajat ialah antara 7 lapis langit dan 7 lapis langit. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Oh, jauh dah semua. Oh, 7 lapis langit dan 7. Tadi antara langit dan bumi je. Dalam tuan-tuan menahan diri maksiat, satu derajat tu antara langit dan bumi. Dekat dia tu semua. Tetapi tuan semua, kalau tuan-tuan lakukan sabar, wujudkan sabar, nak lakukan ketaatan, sabar nak pergi dengan kelas pengajian, sabar nak pergi masjid, sabar nak lakukan tahajud, sabar nak baca Quran, sabar tuan-tuan. Sabar segala-galanya dan ketaatan semua, Allah Ta'ala bagi kita 600 derajat. 600 kebajikan, 600 derajat, satu derajat. Antaranya adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Oh, besar lagi tak semua? Besar lagi. Kita tak. Sebab tu tuan semua, Ustaz ajak, jom lah kita pergi. Hari Ahad sebulan 2 kali saja. Minggu pertama dan minggu kedua. Minggu pertama dan minggu kedua. Orang perempuan ramai sekarang datang. Orang perempuan. Dan kalau hari Isnin petang, hari Isnin di Subang Murni, kitab Faridah. Kalau hari Ahad 4 kitab dah semua. 4 kitab. Aqidatun Najib ataupun Misbah Munir. Yang kedua ialah Matla'an Badi. Fiqh. Tadi akidah, fiqh. Yang ketiga ialah bab adab-adab. Adab-adab. Okay, itu pelita penuntut. Yang keempat ialah nasihat, wasiat iman dan nasihat agama tu semua. Ada 4 pengajian yang kita akan belajar pada hari Ahad tu. Tak lama tu semua. 2 jam lebih je. 2 jam lebih je tuan-tuan semua. Nak minta tuan datang je. Jauh mana pun datang tu semua. Makin banyak tuan-tuan. Kita ni orang malas buat amal. Kita ni malas buat amal, malas zikir, malas baca Quran. Betul tak? Betul tak? Memang. Kita kena akui tu semua. Dengan jalan ni lah tuan-tuan kita pergi. Kita pergi dah semua, yang mana anak murid Ustaz yang dah pergi, mereka akan dapat iman, nikmat. Allah Ta'ala campakkan kenikmatan mereka, Allah campakkan kemanisan kepada mereka untuk datang lagi. Sekali je Ustaz suruh diorang pergi, diorang duduk. Bila tuan-tuan dah duduk, tuan-tuan tahu apa kelebihannya. Nak tahu tuan-tuan semua, nak tahu mudah je. Nak tahu Allah Ta'ala sayang tak sayang tuan semua, mudah je. Dia bagi anda faham tentang agama. Faqih fid din. Dia bagi tentang faham tentang agama. Kalau tuan-tuan tak faham tentang agama, teruk tuan semua. Okey? Okey, itu dah ceritaan. Sabar yang ketiga ialah sabar dalam menerima bala. Kita terima bala, ditimpa bala, sabar. Jangan beritahu orang. Masuk dalam Facebook, alangkah sedihnya saya, kita beritahu. Kita meraih, kita beritahu dalam Facebook, dan saya beritahu akan kesedihan dia. Kita lalu kita beritahu dalam Facebook kita, kesedihan kita gini dan semuanya. Di sini tuan semua, tapi dalam Facebook, tuan tidak ada lagi sabar dan semua. Tidak termasuk golongan orang sabar. Sabar tentang apa itu sabar? Ialah apa tuan semua? Sabar dia bermain di dalam. Sabar tuan semua, sabar dalam menerima pahala tuan semua, pahala dia lebih besar lagi tuan semua. 900 kebajikan Allah Ta'ala bagi. Sabar dalam menahan maksiat 300. Sabar dalam dalam melakukan ibadat, ketaatan tuan semua 600. Sabar dalam menerima bala. Menerima bala itu ujian Allah Ta'ala 900 derajat Allah Ta'ala bagi dan 900 kebajikan Allah Ta'ala bagi.
900 kebajikan dan 900 derajat Allah Ta'ala bagi. Satu derajat, jarak antara satu derajat dan satu derajat ialah tuan semua, apa tuan semua? Iaitu antara langit dan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, 2 kali ganda. 2 kali ganda. Tadi kan dalam ketaatan satu jarak antara satu kebajikan dengan satu derajat antara 7 langit bumi dan 7 langit bumi dan 7 langit 7 lapis langit kan. Tapi untuk kebajikan yang Allah Taala bagi, derajat yang Allah Taala bagi kepada orang yang sabar dalam bala, menerima bala ialah 7 lapis langit juga, 7 lapis bumi, tapi 2 kali ganda. Inilah tuan semua bala. InsyaAllah tuan semua. Dengan bala kita tengah baru ni 2-3 hari, baru ni kita dengar cerita, kita dengar berita, kita dengar berita seorang lelaki telah kena tikam, dia kena tikam di Seksyen 9 kan, dan telah meninggal dunia. Telah kena tikam beberapa kali, ada setengah kata 3 kali, ada setengah kata sekali, tak tahulah tuan semua, tapi telah dijalankan operation oleh doktor sebanyak 6 kali. Nah, akhirnya dia telah menemui ajalnya dan Allah telah menjemputnya dan kembali ke rahmatullah. Nah, jadi inilah tuan semua, pihak keluarga harus bersabar. Dan juga tuan semua, bila berlaku peristiwa seperti ini tuan semua, kita tengok, kita boleh ambil iktibar. Kita boleh ambil iktibar tuan semua. Bila sesuatu berlaku, satu perkara berlaku tuan semua, pertama ialah kita kena sabar. Sabar tuan semua. Takkanlah dengan hanya membuang kulit coklat dan kulit gula-gula atau sampah, buang sampai kita boleh bergaduh. Ustaz pernah tuan semua. Ustaz pernah sekali. Ustaz pernah kali tuan semua, Ustaz bak kereta dengan rumah Ustaz nak pergi urut badan. Di Kota Baru, berlaku di Kota Baru. Sambil dia sembang-sembang, Ustaz terlupa nak belok ke kiri tuan semua, ke kiri, ke rumah tukang urut tu. Tapi orang rumah Ustaz kata, belok kiri. Ustaz terus break tuan semua, Ustaz terus belok kiri. Tak teringatnya, tak terpandang yang ada kereta belakang. Ustaz bunyi kereta tu break, kereta terus potong. Jadi dia break tu, lampu laju dan dia break tu, terus sampai ke pokok kelapa. Terus Ustaz ingat mesti kena langgar dah. Ustaz dah tengok langgar dah, habis lah. So Ustaz dia break ngam-ngam, tapi tak kena sampai ngam-ngam sampai di dekat batang kelapa tu. Jadi Ustaz pun turun dah semua, orang dalam kedai semua tengok berhenti. Pasal bunyi kereta terbreak kuat. Ustaz pun turun, Ustaz terus pergi. Ustaz pegang, Ustaz peluk dia, Ustaz minta maaf banyak-banyak. Okey. Dia ambil penumbuk dia, letak kat muka Ustaz. Letak je. Dia letak kat muka Ustaz. Ustaz kata, "Bang, kalau abang nak tumbuk, abang tumbuk lah. Abang nak pukul saya, pukul abang." Dia letak je. Tapi nak beritahu ni, orang ni sabar. Dia sabar dah semua. Kalau orang lain, Ustaz rasa pecah muka Ustaz dah. Dia letak je penumbuk kat muka. Letak je. Ustaz, bang kata, kalau abang nak tumbuk saya bang. Saya minta maaf dah bang. Saya tak terpandang abang. Sebenarnya saya terkejut. Isi saya belok kiri. Ustaz terus. Saya betul belok kiri. Dia pun dia pegang dia, nama dia peluk dia. Ustaz peluk dia pun peluk Ustaz. Dia peluk. Okay. Tak apa dek. Tak apalah. Benda ni tak berlaku. Maksudnya, tak langgar kan. Kalau langgar pun apa boleh buat dah. Kalau langgar tak apa boleh buat. Benda Allah telah ditentukan orang yang ada agama, orang yang ada ilmu dan semua, bila sampai tahap tu dia berkata, benda pertama benda tak berlaku, tak langgar. Satu, yang kedua, kalau berlanggar pun benda telah ditentukan oleh Allah Taala. Tengok orang ada agama dan semua. Ini dah tuan semua. Bab sabar ni kita kena banyak tu kena. Banyak ustaz banyak kalau bab pengalaman bab sabar ni banyak tuan semua. Kalau kira ada bab kita nak dalam kehidupan kita ni ialah dah 60 tahun dalam hidup dah semua, banyak perkara-perkara yang menyebabkan kesabaran, menyebabkan kesulitan berlaku. Masa dulu ustaz dulu kerja kerajaan, tapi bila berhenti ustaz jual ikan. Orang kampung kata macam-macam. Ustaz pergi masjid, semayang masjid, semayang duha lambat sikit balik kan. Tiba-tiba pergi zuhur, tabur masjid hilang. Tuduh ustaz. Sabar je tuan semua. Sabar, kita tak boleh marah orang dan kita nak perlu semuanya aturan Allah. La tataharaku zaratun illa billah. Cuma ustaz nak pesan pada anda, ustaz nak mungkin pada maksiat tuan tak buat, pada bala mungkin tuan dapat sabar. Cuma satu ialah dalam ketaatan. Ustaz nak beritahu tuan-tuan semua, kalau ada masalah, jomlah kita pergi belajar. Tuan-tuan semua, nak beritahu maksiat yang paling besar. Tuan tahu tak apa maksiat paling besar? Maksiat paling besar bukan zina. Maksiat paling besar bukan bunuh orang dan semua. Maksiat paling besar bukan kita merompak orang. Maksiat paling besar bukan kita menipu orang. Bukan kita berzina, bukan semua. Maksiat paling besar ialah jahil tuan semua. Maksiat yang paling besar jahil. Sebab tu maksiat ni tuan semua, tuan tak akan berdosa setiap saat.
pukul 1 1 saat, pukul 10 1 saat, pukul 10 2 saat, pukul 10 3 saat, tuan tak akan berdosa. Kenapa tuan jahil? Kenapa tuan semua? Sebab 3 ilmu tuan tak belajar. Bila tuan tak belajar 3 ilmu ni, iaitu ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, tuan 3 ni tuan ini fardu ain. Tuan tak belajar, setiap masa tuan tak akan berdosa. Tuan tak akan berdosa. 10 ni cakap ni 10 40. 10 41 saat, 10 42 saat, 10 43 saat, tuan tak akan berdosa sampailah tuan-tuan belajar. Ini nak beritahu tuan semua. Maksiat paling besar ialah jahil tuan semua. Yang paling besar lagi ialah tuan tak kenal Allah Ta'ala. Tuan tak kenal, tuan tak tahu, tuan tak akan hukum sifat ketuhanan. Tuan tak tahu. Bila tuan-tuan tak jahil, tuan nak buat satu benda, tuan nak buat satu benda, semua akan bersangkut habis semua. Akan sakut, Tuan kata akan sakut belakang. Kalau tuan-tuan berzina, hanya tuan-tuan dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan berjudi, tuan-tuan minta ampun Allah Ta'ala. Tapi kata tuan jahil, banyak benda yang tuan-tuan buat kesilapan. Ustaz dah beritahu tuan semua, kalau bila tuan-tuan dah jahil, tuan tak tahu apa hukum yang tuan-tuan nak buat dalam kehidupan tuan semua. Apa hukum yang tuan-tuan nak buat dalam kehidupan tuan semua. Tuan tak tahu. Bila tuan-tuan tak tahu, maka tuan akan berjalan di atas apa? Di atas perkara yang tak betul. Contoh kita ambil sembahyang jemaah dah. Sembahyang jemaah dah semua. Kita ambil yang mudah je. Sembahyang jemaah. Berapa ramai orang yang pergi sembahyang jemaah yang tahu syarat-syarat jemaah? Berapa orang yang pergi? Yang pergi sembahyang jemaah, contoh kalau 100 orang pergi sembahyang jemaah, berapa orang yang tahu syarat sah sembahyang jemaah? Syarat sah sembahyang jemaah. Berapa orang? Berapa orang yang pergi sembahyang Jumaat yang tahu siapa yang wajib sembahyang Jumaat, siapa yang tak wajib sembahyang Jumaat? Siapa yang boleh dihitung, yang dia boleh hitung dalam 40 orang? Siapa? Syarat khutbah. Ramai tak tahu, sebab tu ramai tidur. Syarat khutbah. Kena tahu teman-teman. Kita makmum kena tahu juga. Kadang-kadang kenapa kita kena tahu tu semua? Sebab kadang-kadang takut khatib tu lakukan kesalahan, kita kena betulkan. Kalau kita makmum tak tahu, kita tak belajar, kita jahil, khatib lakukan kesalahan, kita tak tahu nak tegur, maka sembahyang Jumaat itu tak sah. Bila sembahyang Jumaat tak sah, kita balik rumah, kita tak sembahyang Zuhur. Kita tak sembahyang Zuhur. Maka tak sembahyang Zuhur dikira pada hari itu kita tidak sembahyang. Itu satu benda, satu benda tu, satu perkara. Belum pergi pada benda lain lagi. Belum pergi pada haid lagi. Haid pun ramai orang tak tahu. Berapa soalan orang perempuan tak tahu apatah lagi orang lelaki. Isteri tak tahu, suami tak tahu, beratlah tuan semua. Kalau isteri tak tahu, lebih bagi suami tak tahu. Kalau ditanya perempuan paling sekejap berapa lama dia datang haid? Paling sekejap berapa lama? Dan paling lama berapa lama? Ramai perempuan tak boleh jawab. Apatah lelaki. Ini dah panggil kejahilan tu semua. Kejahilan lah yang sebesar-besar maksiat. Kejahilan yang paling besar maksiat lah kejahilan yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Kita tak kenal Allah Ta'ala. Sebab tu dalam 3 fardu ain. Dalam fardu ain ni ada 3 ilmu. Iaitu tuan-tuan yang kita kena wajib tuntut. Wajib tuntut dah semua. Wajib tuntut. Kalau kita mati tu semua, takut kita mati tuan semua. Kita mati bukan beriman indallah. Kita hanya beriman indannas. Orang tengok kita Islam. Pakai kopiah, pakai jubah, pergi semayang 5 waktu tertinggal. Jadi AJK masjid pula. Dia buat khidmat macam-macam. Tapi kita jahil tu semua. Kita jahil bab tu semua. Maka takut dikhuatiri. Ustaz tak tuduh. Tapi dikhuatiri tu semua. Takut kita mati tanam di kubur Islam. Tetapi di akhirat besok, iman kita bukan indallah. Bukan di sisi Allah Ta'ala. Takut itu aja. Belajar semua, belajar. Ramai semua kena belajar. Ramai kalau kita tengok anak murid Ustaz, ramai yang tak tahu semua. Baca Quran pun dia semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau azam Allahu Akbar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah jahil tu semua. Sebab jahil, kita tak tahu. Ustaz bukan nak memang kata, tapi nak beritahunya, jomlah kita belajar. Berapa kali, setiap kali Ustaz buat soal hati tu semua, Ustaz buat apa-apa tu semua, dan semua, Ustaz, jom kita belajar. Jom kita belajar. Tuan-tuan tak boleh belajar bersama dengan Ustaz. Tuan-tuan boleh belajar di tempat tuan. Asalkan belajar je. Jangan pergi dengan ceramah tu semua. Ceramah lain. Ceramah untuk halus telinga dan semua. Ceramah untuk halus telinga. Tapi belajar yang lain. Belajar bab hukum-hukum dan semua.
Dan kadang-kadang kita ni kita suka pergi dengan orang ceramah kan. Dia macam kalau bak gelak ketawa ni memang ramai orang suka dah semua bak gelak ketawa. Tapi tuan-tuan semua, apa kita dapat harul telinga. Kemanisan telinga, seronok-keseronokan telinga saja tuan-tuan semua. Tapi kalau kita pergi belajar, kita belajar bak ilmu. Bak ilmu tu kita pergi belajar, seronok tuan semua. Kita tahu bila kita tahu hukum kita nak buat kita tahu bab hukum hakam, kita nak berjalan pun seronok. Jalan kita bawa kereta, isteri kita kata, "Bang, kita nak semayang kat mana?" Kita semayang kat sini. Nak semayang macam mana? Kita semayang jamak takdim. Ataupun, "Bang, macam mana kita ni? Zuhur dah masuk ni, kita jangan berhentilah. Kita jangan berhentilah. Kalau kita berhenti, jam ni. Kalau kita berhenti, kita akan jadi ke belakang pula. Jadi kita semayang bila sampai di destinasi. Itu semayang apa pula bang? Itu semayang jamak takhir. Kita semayang zuhur dalam waktu asar. Jadi kita boleh tegang pada isteri kita. Kita boleh tegang pada isteri kita. Tu mudah Ustaz. Memang mudah. Tapi ramai orang tak tahu apabila sampai di destinasi, berapa lama kita nak semayang jamak. Ramai kita tak tahu tuan semua. Tu tak pergi semayang mandi wajib lagi. Allah Akbar. Jom lah kita belajar. Jom lah. Ustaz nak ajak tuan semua. Jom kita belajar. Kita belajar bab ni. Hari Ustaz beritahu. Ustaz bagi jadual sikit tuan semua. Hari Ahad, minggu pertama, minggu kedua, Ustaz Azhar Hashim mengajar. 4 kitab dah semua. 4 kitab ni complete tuan semua. Seminggu sekali tak apa dah tuan semua. Seminggu sekali tak apa dah. Tak apalah. Tuan-tuan, sehari sibuk Ustaz. Tak apa. Seminggu sekali je. Seminggu sekali untuk kehidupan kita dan kematian kita. Tu je. Minggu pertama, minggu kedua. Di mana? Di Subang Bestari. Di surah Al-Hakim. Tuan-tuan kena ada pukul 10. Pukul 10.30 Tok Guru datang. Ustaz Azhar Hashim datang. Janganlah kita sampai Tok Guru dah ada. Ustaz dah ngajar. Kita sampai dah pukul 10. Kita tunggu Tok Guru. Kita tunggu Tok Guru nak ngajar. Kalau hari Isnin pula, di Subang Murni. Di Subang Murni tuan semua. Ataupun panggil pinggiran Subang. Pukul 3 petang itu kitab akidah. Kitab Faridah Faraid. Kitab Faridul Faraid. Kitab Faridah ni membicara tentang akidah. Tapi nak habis dah. Ada sikit nak habis. Dan akan digantikan dengan Misbahul Munir. Kitab akidah juga. Hari Selasa tuan semua di Seksyen 7 Kota Damansara. Ini Ustaz cerita tempat Ustaz pergi. Di Seksyen 7 Kota Damansara. Pukul berapa? Pukul 10 pagi. Kitab ada 4 kitab. Ada 3 kitab yang kita belajar. Kitab Idaman Penuntut, kitab Bidayatul Hidayah, itu tasawuf, Idaman Penuntut, kitab fiqh, lepas tu Misbahul Munir, itu kitab akidah. Hari Rabu kuliah duha, pengajian duha di Subang Bestari. Ada surah Al-Hakim di Subang Bestari, iaitu kitab ada penawar bagi hati, risalah tauhid, nasihat iman, nasihat agama dan wasiat iman, dan juga satu lagi iaitu penelitian Idaman Penuntut. Ada 4 kitab kita belajar. Tu cukup dah tu. Semua dah cukup dah tu. Kita nak jadi orang, bukan nak jadi kita nak ngajar orang satu masjid, kita nak ngajar anak isteri kita, cukup dah. Kita belajar dan kita balik kita cerita pada anak isteri kita. Sekurang-kurangnya kita dah lepas dari fardu ain. Itu saya tuan-tuan semua. Tuan-tuan tak perlu pergi belajar yang lebih-lebih. Maksudnya nak belajar taranum ke boleh, tak ada masalah, tapi belajar taranum dan belajar tajwid dan semua yang wajib untuk Fatihah dengan dengan tahiyat saja tuan semua. Tahiyat, salam, takbir tu je kita wajib kita belajar. Yang lain adalah fardu kifayah. Kalau tuan tak nak belajar bahasa Arab, bahasa Arab fardu kifayah tuan semua. Tuan tak tahu bahasa Arab pun tak apa. Kita baca Quran, kita boleh tengok terjemahan, tak apa tuan semua. Jadi kalau Allah Ta'ala tak tanya besok bila kita mati besok, kamu belajar bahasa Arab? Tak ada, dia tanya. Dia cakap, Ma Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau kita tak kenal Allah Ta'ala, bagaimana kita nak jawab? Allah Tuhan aku. Macam mana kita nak jawab semua? Belajar tajwid. Belajar tajwid apa semua. Belajar tajwid, belajar taranum apa semua. Semuanya kita fardu kifayah. Kecuali untuk Fatihah dengan itu je, yang fardu ain saja. Jomlah kita belajar semua. Kadang-kadang orang kita ni, dia salah faham. Dia belajar hadis. Belajar hadis tak salah semua. Boleh belajar hadis. Tapi lepaskan. Di samping tu, tuan-tuan kena belajar. Utamakan pelajaran 3 perkara ni, dan di samping tu ada belajar hadis, ada belajar taranum. Saya sama macam Ustaz juga. Ustaz belajar 3 perkara ni. Di samping tu Ustaz belajar bahasa Arab, Ustaz belajar juga. Ustaz juga baca Quran dengan anak Syekh Abdullah Subhi, belajar juga Al-Quran, belajar juga hadis, Ustaz belajar juga. Macam mana kita belajar juga. Tapi yang 3 perkara ni utamakan. Boleh insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan ada 3 perkara ni, baru tuan-tuan boleh dapat kenal bagaimana nak wujudkan rasa sabar dalam hati kita. Kalau kita ada agama, kita ada ilmu dan semua, baru kita tahu bagaimana nak letak sabar tu kat mana. Kita tidak tuan semua, kita akan melenting.
kita akan mudah melenting lah semua. Diuji sikit kita dah melenting. Diuji sikit kita dah resah. Kita dah resah makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Diuji sikit. Kita dah resah dah. Kita tak nampak apa yang berlaku sebenarnya. La tataharaku zarratun illa billah, tidak akan bergerak. Semua daripada Allah Ta'ala. Kerana kasih sayang Allah Ta'ala. Tidak ada satu benda pun Allah Ta'ala buat atas diri kita ni buruk. Semua baik-baik belaka. Ustaz misalnya lagi semayang masjid. Lagi semayang Jumaat semalam. Siap pakai ridak terbaru. Ingatkan ridak tu boleh ganti sebagai sejadah. Tak boleh tuan semua. Tak boleh. Ingatkan ridak tu boleh pakai ganti sebagai sejadah. Pergilah siapkan jubah semua pergi dengan anak-anak. Sampai kat pintu masjid, belum masuk dalam pagar masjid lagi. Sampai ke masjid. Encik, kata, encik mana sejadah? Ini saya tunjuk ridak. Ini bukan sejadah. Ini ridak. Ridak boleh gunakan untuk buat sejadah. Tak boleh encik. Encik kena buat sejadah. Jadi macam mana? Encik tak boleh masuk. Tidak menekan. Balik semua. Nak marah apa? Sabarlah. Tuan-tuan, kita patuh pada arahan, kita dapat pahala dah. Kita patuh pada arahan, dah dapat pahala dah. Dah dua lah. Nak pergi sembahyang Jumaat ni dah dapat pahala dah. Patuh pada arahan, dapat pahala pula. Dia nak beritahu tuan semua, sabar insya-Allah. Sabar. Kita semua diuji. Allah Taala diuji. Ustaz juga diuji dengan maksiat. Ustaz diuji dengan ketaatan. Ustaz juga diuji dengan pahala tuan semua. Dan ustaz semua diuji. Dan anda pun semua diuji. Jadi kita sama-sama diuji. Jadi bagaimana cara kita nak menangani, nak meletakkan suatu perkara itu dalam kehidupan kita adalah kita kena ada ilmu semua. Kena ada ilmu. InsyaAllah itu saja tuan semua. Kita sembang-sembang ni, mungkin tak berat sangat sembang-sembang. Cuma nak beritahu tuan semua, okay. Dalam kita nak kehidupan kita, sabar nak melakukan ketaatan. Kita nak sabar bangun sembahyang tahajud. Kalau boleh tuan semua, sembahyang sunat subuh berat. Sembahyang sunat subuh berat. Jangan sabar. Ngantuk macam mana pun berat. Sembahyang sunat subuh jangan tak berat. Kalau sembahyang sunat subuh jangan tak berat. Sembahyang sunat zuhur 2-4 rakaat sebelum, selepas zuhur 4 rakaat kalau boleh buat, dan 4 rakaat sebelum asar kalau boleh buat. Lepas tu 2 rakaat selepas maghrib kena buat, 4 rakaat sebelum isyak dan 4 rakaat sebelum isyak kena buat. Dan semua buat kalau boleh buat kita sabar dalam ketaatan. Dan juga bangun sembahyang tahajud paling tidak dan semua 2 rakaat sembahyang tahajud dan 3 rakaat sembahyang witir. Dah cukup dah semua. Dah cukup. Dan kalau boleh ada masa balance sikit sebelum masuk subuh tu, bukalah Quran sikit tuan-tuan. Baca Quran kerana Quran ini akan menjadi teman kita sewaktu kita berada dalam kubur besok. Apabila munkar nakir datang nak soal kita, maka Quran lah akan membicara untuk kita sebagai juru cakap kepada kita. Kita tak cakap dah semua, Quran akan jadi juru cakap. Sebab apa? Sebab aku dah kawan kau, Quran kata. Wahai malaikat, kata, aku dah kawan pada si mati ni. Akulah si mayat ni, akulah si anu ni, akulah sebagai kawannya. Kalau kita baca Quran di awal subuh, insya-Allah. Itu saja tuan semua. Lagi okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'illah. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kesabaran pada kami, sabar dalam melakukan maksiat, dan sabar dalam menentang segala maksiat, sabar dalam melakukan ketaatan, dan sabar dalam menerima bala. Ya Allah, berikan kekuatan pada kami, ampun dosa kami, ya Allah, dosa kedua bapa kami, dosa adik-beradik kami, dosa seluruh muslim dan muslimat, mukminin dan mukminat, dan walaupun sama ada masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adana masallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Kita jumpa lagi.